Antara paparan menarik hari ini. Pemimpin Perikatan Nasional macam Abu Jahal. Hasut peneroka lupa jasa Barisan Nasional. Kegagalan komunikasi Pakatan Harapan, punca kontroversi aset tabung haji. Saya tak pernah ugut Zahid supaya bubar UMNO. PAS nafi Mahathir calon Perikatan Nasional di Kemamat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, terpulang kepada Perdana Menteri untuk membuat keputusan dan menilai prestasinya sebagai menteri. Muhammad berkata demikian susulan gesaan MCA agar dia digugurkan daripada Kabinet. Katanya di negara kita, semua pihak bebas untuk memberikan pendapat dan pandangan mereka. Bagaimanapun kuasa untuk menilai prestasi menteri serta kuasa untuk menentukan siapa yang akan menjadi menteri atau tidak adalah hak Perdana Menteri serta perkenan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Saya akan terus berkhidmat sedaya upaya saya dan bekerja seperti biasa selagi mana saya masih memegang amanah sebagai salah seorang menteri dalam kerajaan perpaduan ini. Muhammad diminta mengulas gesaan jurucakap MCA, Mike Chong, agar 3 menteri disingkirkan dalam rombakan kabinet yang sedang diperkatakan kerana tidak menunjukkan prestasi dan mengundang kontroversi. Chong Muhammad digugurkan kerana isu kekurangan bekalan makanan di pasaran seperti beras dan telur. Katanya sejak dia memegang jawatan, Malaysia telah menyaksikan kekurangan telur dan beras. Dia bukan sahaja gagal menghalang masalah ini daripada berlaku, malah juga gagal menangani kenaikan harga barangan keperluan harian yang mendadak. Selain Muhammad, MCA juga menggesa Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng digugurkan. Selain menggesa penyingkiran ketiga-tiga mereka, Chong turut meminta Anwar meletakkan jawatan Menteri Kewangan atau melantik Menteri Kewangan kedua supaya dia boleh memberi tumpuan sebagai Perdana Menteri. Pemimpin Perikatan Nasional yang menghasut peneroka Felda supaya melupakan jasa UMNO dan Barisan Nasional umpama perangai Abu Jahal. Setiausaha Veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata, kenyataan Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syahari bahawa sekarang bukan masa untuk mengenang jasa UMNO BN adalah cukup tidak bertanggungjawab. Katanya kenyataan Ketua Pemuda PN yang menyeru peneroka Felda di Dom Pelangai supaya tidak mengenang jasa UMNO BN kepada mereka adalah kenyataan menghasut dan tidak Islamik dan mengajar peneroka supaya tidak bersyukur dengan nikmat. Hanya pemimpin yang berperangai Abu Jahal sahaja yang menyeru umat supaya tidak tahu bersyukur dan kufur kepada nikmat. Tambahnya dalam Al-Quran dengan jelas memberi peringatan kepada manusia supaya bersyukur dengan nikmat Tuhan. Katanya sekiranya kamu wahai manusia tahu bersyukur di atas nikmat Tuhan, maka akan Tuhan tambahkan lagi nikmat itu. Tetapi sekiranya kamu kufur ingkar terhadap nikmat Tuhan, maka ketahuilah azab Tuhan amat pedih. Kemarin Ahmad Fadli ketika ceramah di Simpang Pelangai berkata, peneroka Felda di kawasan itu harus ingat bahawa ini bukan lagi masa untuk membalas budi UMNO Barisan Nasional. Sebaliknya ahli Parlimen PAS itu berkata, teori penyelesaian masalah hutang peneroka Felda datangnya daripada Muhyiddin Yassin sewaktu menjadi Perdana Menteri. Katanya kita tahu bagaimana jasa Muhyiddin sebagai Perdana Menteri Malaysia mewakili PN dari 2020 hingga 2021 yang mengemukakan teori penyelesaian hutang yang ditanggung oleh peneroka Felda. Dan ini perkara tidak boleh dinafikan walaupun tahu Perdana Menteri PMX hadir dengan pelbagai teorinya bahawa dialah yang menyelesaikan masalah, dialah yang mengemukakan penyelesaian. Tapi tuan-tuan pun tahu perkara yang tidak boleh dinafikan memberi penyelesaian kepada masalah Felda ialah Muhyiddin. Sekarang ini bukan lagi zaman untuk berhutang budi dengan UMNO BN. Saya tahu, saya faham tuan-tuan yang ada di Felda, khususnya saluran 1 dan saluran 2, rasa terhutang budi dengan UMNO BN. Kita rasa nak bayar balik jasa mereka. Mengulas lanjut, Mustafa berkata, taktik itu digunakan PN selepas PAS gagal menjual Islam dalam kempennya di Pelangai. Katanya tindakan pemimpin PAS seperti itu jelas mengajar peneroka supaya menjadi orang yang tidak bersyukur dan tidak mengenang budi. Mereka juga cuba mengalih taktik kempen setelah gagal menjual Islam dan syurga kepada peneroka dengan mengundi PAS. Mesyuarat Jemaah Menteri tidak menyentuh langsung mengenai rombakan Kabinet. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan mesyuarat juga tidak membincangkan mengenai sebarang jawatan Kabinet. Katanya tidak ada bincang apa-apa jawatan, tidak ada rombakan. Mesyuarat Jemaah Menteri sudah habis, saya di sini. Pada 1 Oktober lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memberi bayangan rombakan Kabinet berkemungkinan berlaku dalam masa terdekat. Menurutnya, rombakan itu antaranya susulan kekosongan jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup. Walau bagaimanapun, Anwar juga Menteri Kewangan berkata beliau belum mempunyai keputusan berhubung rombakan Kabinet Kerajaan Perpaduan.
Sementara itu, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Abdul Ghani dilapor berkata terpulang kepada Anwar untuk menentukan keperluan membuat rombakan kabinet. Ahli Parlimen Titi Wangsa itu menegaskan bahawa mana-mana pihak termasuk parti yang membentuk kerajaan perpaduan tidak boleh memaksa atau memberi tekanan kepada Anwar untuk melakukan rombakan kabinet memandangkan itu adalah kuasa mutlaknya sebagai Perdana Menteri. Bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata kegagalan komunikasi Kerajaan Pakatan Harapan menjadi punca kontroversi berkait pemindahan aset lembaga tabung haji yang didakwa diserah kepada Bukan Islam pada 2018. Beliau berkata penjelasan diberi kerajaan pada waktu itu tidak begitu berkesan. Katanya kita semua tahu bahawa pemindahan aset itu sekadar parking. Dia nak parking luar daripada penyata imbangan TH dan parking dia di syarikat tujuan khas yang dimiliki sepenuhnya Kementerian Kewangan. Tapi disebabkan benda itu tidak dijelaskan secara politik dan dikaitkan pula dengan pengurus SPV yang namanya bukan Muslim dan sebagainya, senang sangat untuk diserang dan disebut bahawa aset itu dijual kepada bukan Melayu. Khairi berkata ia menjadi situasi pasca kebenaran di mana sesuatu benda yang tidak betul boleh dijadikan sebagai benar dan ia jelas terbukti kegagalan PH Kementerian Kewangan maupun pemasukan komunikasi bekas Menteri Kewangan Lim Guang Eng pada 2018. Sementara itu, bekas pemimpin UMNO Syarif Hamdan berkata langkah parking Lim pada waktu itu membolehkan TH membayar hibah terhadap pencarum. Katanya, walaupun saya berada di pihak pembangkang pada waktu itu, saya tidak melihat ia sebagai satu masalah. Sebaliknya, ia adalah satu cara kreatif untuk menyelesaikan keadaan dalam jangka masa pendek. Jumaat lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata aset TH yang diserahkan kepada SPV akan dikembalikan semula. Katanya keputusan itu diambil berikutan pengurusan lembaga tersebut kini sudah pulih dan diuruskan dengan baik. Pada 19 Disember 2018, TH mengumumkan pemindahan aset tidak menguntungkan hampir 19.9 bilion ringgit kepada SPV bagi memantapkan semula kedudukan kewangannya. Pada April 2019, Mujahid Yusof Rawal ketika menjadi menteri bertanggungjawab ke atas TH berkata aset TH tersebut dipindahkan kepada SPV urus harta jemaah sedang berhad bertujuan menutup jurang defisit agensi itu. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengakui bahawa dia pernah memberitahu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi supaya membubarkan partinya. Namun melalui satu kenyataan di Facebook, Mahathir menafikan bahawa dia pernah mengugut bahawa Zahid akan didakwa atas tuduhan rasuah sekiranya gagal berbuat demikian. Mahathir berkata bahawa dirinya sebenarnya mahu dipanggil sebagai saksi dalam perbicaraan Zahid. Katanya semasa perbicaraan Zahid Hamidi, dia mendakwa saya mengugutnya dan dirinya akan didakwa kecuali dia membubarkan UMNO. Saya tidak mengulas dakwaan itu kerana saya fikir saya tidak sepatutnya mengulas perbicaraan berkenaan melainkan saya dipanggil untuk memberi keterangan. Tetapi saya tidak dipanggil. Sebaliknya, Peguam Negara memutuskan untuk menawarkan pelepasan tanpa pembebasan yang bermakna mahkamah tidak dibenarkan memutuskan dakwaannya. Tetapi sebenarnya dakwaan itu tidak sepatutnya benar. Katanya Zahid datang menemuinya selepas UMNO tewas pada pilihan raya ke-14 pada 2018. Katanya ketika itu beberapa ahli UMNO termasuk Hamzah Zainuddin meletak jawatan dalam parti dan menyertai bersatu. Saya menjangkakan Zahid akan melakukan perkara sama, tetapi dia bertekad mahu menghidupkan semula UMNO. Saya beritahu dia UMNO tidak boleh dihidupkan semula. Saya nasihatkan dia supaya bubarkan UMNO. Setakat ini dakwaan Zahid adalah betul, tetapi saya tidak ugut akan mendakwanya kerana menyelewengkan dana Yayasan Akal Budi. Saya tidak melakukannya kerana saya tidak tahu banyak tentang salah lakunya. Itu sesuatu yang akan dikaji oleh AG Peguam Negara Tommy Thomas. Katanya selepas didakwa Zahid, sekali lagi datang melawatnya semula. Katanya dia membawa fail tebal, dia dakwa dia tidak bersalah dan fail itu akan membuktikannya. Saya hanya beritahu dia untuk tunjukkan fail itu kepada hakim. Saya beritahunya saya tidak ada kuasa untuk melakukan apa-apa untuknya dan dia menarik balik fail itu. Saya percaya Peguam Negara mahu tuduhan dikenakan terhadapnya dan dia terpaksa menjawab di mahkamah. Peguam Negara berhak untuk mendakwa sesiapa sahaja jika dia yakin ada kes pendapat PM tidak diperlukan. Saya harap saya dipanggil sebagai saksi untuk mengesahkan sama ada dakwaan Zahid itu benar atau tidak. Tetapi saya tidak dipanggil. Namun saya perlu jelaskan bahawa saya tidak pernah mengugut Zahid. Ogos lalu ketika perbicaraan, Zahid mendakwa bahawa pertuduhan jenayah terhadapnya adalah satu bentuk penganiayaan politik dan dia mendakwa bahawa dia berdepan dengan ancaman daripada Mahathir yang mendesaknya supaya membubarkan UMNO. Dia juga memaklumkan Mahkamah Tinggi bahawa Mahathir memberitahunya supaya berpaling tadah menyertai bersatu yang diterajuinya ketika itu atau akan menerima akibatnya. Katanya ketika itu saya berjumpa dengan Dr. Mahathir atas kapasiti saya sebagai Presiden UMNO kerana ada yang memberitahu saya bahawa dia mahu berjumpa dengan saya. Apabila saya berjumpa dengannya, dia meminta saya membubarkan parti dan melompat ke partinya atau menerima akibatnya.
Saya percaya pertuduhan jenayah terhadap saya adalah berdasarkan ugutan ini. Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar menafikan parti itu kemungkinan meletakkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perikatan Nasional pada pilihan raya kecil Kemaman. Katanya tidak ada perbincangan setakat ini dan dia hanya mendengar spekulasi berkenaan menerusi media sosial. Katanya, kami pun sebenarnya belum bincang dalam kalangan pimpinan tertinggi PAS tentang persiapan menghadapi pilihan raya terutamanya penentuan calon. Tarikh nak bincang calon pun belum ada lagi, mungkin minggu depan saya akan ke Kuala Lumpur. Ahmad Samsuri mengulas laporan sebuah portal yang menyebut jika Dr. Mahathir berkata jika kembali ke Dewan Rakyat, ini akan memberinya peluang untuk berkhidmat sebagai semak dan imbang yang lebih berkesan terhadap kerajaan perpaduan. Laporan itu juga mendakwa rundingan telah dimulakan dengan pemimpin PAS mengenai pencalonan bekas Perdana Menteri itu. Katanya Mahathir mempunyai pengaruh besar dalam kalangan pengundi Melayu dan pemimpin akar umbi. Jika menang, dia akan menjadi ahli parlimen tertua yang akan dipilih. Paling penting mereka mahu meletakkan Dr. Mahathir di parlimen bagi mewakili kepentingan 4 kerajaan negeri. Tidak ada gunanya bercakap di luar dewan. Mahathir baru-baru ini dilantik sebagai penasihat tidak rasmi sebagai 4 kerajaan negeri pimpinan PN. Mengulas selanjut, Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu berkata, PAS tiada rancangan untuk meletakkan calon bersatu bertanding di Kemaman yang ia merupakan kerusi tradisi mereka. Namun katanya PAS juga tidak menolak kemungkinan akan mempertaruhkan penyandang kerusi itu, Cik Alias Hamid, untuk mewakili parti itu sekali lagi pada PRK Parlimen Kemaman. Katanya segala kemungkinan berkaitan calon boleh berlaku termasuk calon luar selagi penamaan calon tidak dibuat. Pada PRU 15 lalu, Cik Alias memenangi kerusi Parlimen Kemaman dengan majoriti 27,179 undi. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu tidak akan merayu terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya Kuala Terengganu pada 26 September lalu yang membatalkan kemenangan Cik Alias di Kemaman. Alasannya memandangkan hakim tidak menamakan mana-mana pihak yang terlibat dengan amalan rasuah bagi kawasan itu. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.